Bab 8, kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu menangani cabaran Barat. Okey. Dalam bab yang lepas kita dah belajar bagaimana pembesar Melayu membuat penentangan terhadap kuasa Barat kan. Jadi dalam bab 8 ni kita nak tengok macam mana kehebatan, kebijaksanaan mereka. Okey. So dalam bab ini subtopik yang pertama 8.1 kita akan melihat reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara dan juga di Johor di selatan terhadap tindakan Barat. Okey. Siapa tahu negeri-negeri Melayu Utara ini merujuk kepada negeri mana? Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Kelantan, Terengganu. Very good. So plus satu Johor, ia membentuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi kita akan tengok satu persatu reaksi di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu tersebut. Okey. Kita pergi kepada negeri yang pertama dahulu. Dia ni cerita secara umum dulu di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu yang kamu sebut tadi, yang sebut tadi, sebenarnya negeri-negeri ini menjadi tumpuan kuasa-kuasa Barat yang lain, bukan sahaja British. Ada lagi kuasa-kuasa Barat yang lain yang berminat dengan negeri-negeri Melayu tersebut. Okey, cuba kita tengok di sini. Ni dia bagi dua bendera. Satu bendera Perancis, satu bendera British. Okey, dia kata penguasaan British ke atas negeri-negeri Melayu Utara kerana didorong oleh perkembangan politik serantau yang melibatkan persaingan kuasa Barat terutamanya dengan Perancis. Maksudnya begini, pihak British menduduki negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini kerana dia bersaing dengan Perancis. Dia tidak mahu Perancis mendapatkan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu tersebut. Jadi dia nak dia yang ambil lah. Sebab tu sebelum orang lain ambil, sebelum Perancis ambil, dia terlebih dahulu menduduki negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi British ini telah meluaskan kuasanya ke negeri-negeri Melayu di bahagian utara melalui satu perjanjian yang dipanggil sebagai Perjanjian Bangkok. Perjanjian Bangkok pada 10 Mac 1909. Maksudnya, dia nak dapatkan Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dengan cara membuat perjanjian dengan negeri Siam ataupun Thailand. Senang aja. Negeri kita, dia pergi bincang dengan jiran kita nak ambil. Kan patutnya dia bincanglah dengan Sultan negeri tersebut. Tapi dia pergi bincang dengan Siam dengan Thailand dalam perjanjian Bangkok bagi menguasai Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Sebab apa bincang dengan Siam? Siapa tahu? Kenapa British pergi bincang dengan Thailand? Pergi buat perjanjian dengan Thailand. Kenapa tak buat? Sebab Siam tu berpengaruh kepada negeri-negeri Melayu Utara. Okey. Siam satu ketika dulu adalah negeri yang menjadi naungan kepada negeri-negeri Melayu Utara. Sehingga kan negeri-negeri ini pernah menghantar ufti. Menghantar bunga emas. Ingat kan? Menghantar bunga emas kepada Siam sebagai tanda naungan ataupun kalau ikut negeri Terengganu dia kata sebagai tanda persahabatan. Jadi Siam pula beranggapan negeri-negeri di bahagian utara ni adalah negeri naungan dia. Negeri di bawah kekuasaan dia. Sebab itulah British pergi jumpa dengan Siam, buat perjanjian Bangkok, meminta izin untuk menduduki
negeri-negeri Melayu Utara. Senang aja dia pergi minta-minta tanah air kita kan. Macam itulah. Tu macam mana permulaannya berlaku pendudukan British di negeri-negeri Melayu Utara. Okey, ini protokol sempadan Perjanjian Bangkok yang mana Perjanjian Bangkok ini telah memecah belahkan wilayah di negeri-negeri Melayu Utara. Kerana Perjanjian Bangkok ini banyak wilayah-wilayah yang terdapat di negara kita telah terpecah. Nanti kamu tengok contoh ya. Ada wilayah sebahagiannya asalnya katakan kepunyaan Perlis ya, tapi bila berlaku Perjanjian Bangkok, separuh daripada Perlis berada di bawah kekuasaan British dan separuh lagi di bawah kekuasaan Thailand. Asalnya dia satu, jadi Perlis sudah telah berpecah. Ini maksudnya memecah belahkan negeri-negeri Melayu. Begitu juga negeri di sebelah pantai timur, di sebelah Kelantan. Ya, cikgu ambil satu contoh, katakan Tak Bai. Mungkin awak pernah dengar perkataan satu tempat bernama Tak Bai. Ya, Tak Bai itu dulu adalah negeri wilayah di dalam negeri Kelantan. Ya, apabila berlaku Perjanjian Bangkok, Siam kata okeylah, kau ambil Kelantan, British, aku bagi Kelantan kat kau. Tapi wilayah Tak Bai tu kau jangan ambil. Tak Bai tu bagi kat Siam. Senang je dia pecah-pecah macam tu. So jadilah sekarang ni Tak Bai dan Siam adalah dua wilayah yang berbeza. Dulu sama je, satu je di bawah Kelantan. Ya, tu contoh. Okey. Peluasan pengaruh British melalui Perjanjian Bangkok ini telah memecah belahkan wilayah negeri-negeri Melayu Utara yang cikgu cakap tadi. Okey, British dan Siam mementingkan kedudukan pengaruh masing-masing. Semuanya mementingkan diri masing-masing. Sama ada Siam ataupun British. Ya, tanpa mengambil kira soal kebudayaan, soal geografi, etnik dan agama penduduk tempatan. Dan mereka ini telah membuat perubahan sempadan. Maksudnya, dalam perjanjian London itu, Siam ataupun British tak peduli berkenaan dengan kebudayaan. Katakan, contoh, saya ambil Tak Bai tadi lah ya, contoh. Tak Bai itu budayanya budaya orang Melayu. Ya, originally ya, asalnya sebelum berlaku perjanjian Bangkok. Kebudayaan semua pakai baju kurung, pakai tudung, makan semua sama. Orang Kelantan biasalah. Okey, begitu juga dari segi geografi. Kedudukan geografinya asalnya adalah di dalam negeri Kelantan. Ya. Etnik bangsa pun sama. Bangsa Melayu. Agama, mostly agama Islam. Ya. Tapi bila dipecahkan, Siam kata Tak Bai bagi kat aku, wilayah Kelantan yang lain kau ambil. Sekarang dah terpecah dulu. Kan? Maka berlakulah perubahan sempadan. Kalau dulu Kelantan besar, luas sebab merangkumi Tak Bai. Sekarang selepas perjanjian London, Kelantan menjadi semakin kecil. Sebab Tak Bai dah diserahkan kepada Siam. Begitu juga di Perlis ya, sama keadaan di Perlis. Okey, ini yang berlaku. Okey, next. Okey, kemudian Allahu Akbar. Sekejap ya. Allah. Kamu nampak jelas ke saya slide ni? Jelas. Jelas, okey. Okey, tengok sempadan ya. Protokol sempadan. Macam mana British dengan Thailand menentukan sempadan yang telah memecah belahkan negeri-negeri Melayu Utara. Macam mana dia nak tentukan? Separuh ini milik Siam, separuh ini milik British. Contoh. Okey, British dan Siam ini mereka telah bersetuju untuk menjadikan legeh. Okey, apa dia legeh ni di sini? Ya, legeh ini adalah kawasan tanah tinggi.
Nah, ni nampak macam bukit sikit kan. Ni kawasan tanah tinggi namanya Legeh. Kemungkinan awak jumpa perkataan Legeh ni dalam subjek geografi. Okey. Jadi British dengan Siam kata berdasarkan kepada kawasan tanah tinggi ataupun Legeh, kita boleh jadikan sempadan antara kuasa Siam dengan kuasa British. Okey, itu satu. Yang kedua, kita akan jadikan sempadan berdasarkan kepada sungai. Ni yang kedua, berdasarkan kepada sungai. Jadi macam mana nak tentukan sempadan? Ada sungai, sebelah kanan kau punya British punya, sebelah kiri Siam punya. Macam tu. So pembahagian ni biasa keluar soalan objektif ya. So kamu ingatlah pembahagian sempadan berdasarkan kepada dua, iaitu Legeh dan lembah sungai. Itu saja. Nak kena ingat. Okey, dah siap nak tentukan sempadan. Sekarang tengok protokol keseluruhan Perjanjian Bangkok 1909. Okey, ni nak tentukan sempadan, tengok peta yang bergaris hitam bold tu. Inilah maksudnya dia nak tentukan sempadan ini. Ni berdasarkan kepada dua tadi. Berdasarkan kepada Legeh dan lembah sungai. Ya. Okey, so dia kata garis sempadan ni berasaskan Legeh dan lembah sungai bermula daripada utara muara Sungai Perlis di sebelah barat. Kalau di sebelah barat ni bahagian barat ni, turunkan sikit. Okey, di bahagian barat di Perlis, negeri Perlis ini, daripada bahagian utara muara sungai dia. So daripada utara berakhir di muara Tabal di sebelah timur. Tabal di sebelah timur terletak di Kelantan ini. Ni ada nampak tulisan kecil tu Tabal tu. Ya. Okey. So inilah antara pembahagian sempadan negara Siam dengan negeri Melayu bahagian utara. Tanah Melayu. Okey. So Pulau Langkawi, ni nak ada pulau. Pulau Langkawi dan pulau-pulau yang berada di bahagian selatan. Maksudnya bahagian ke bawah. Pulau Langkawi dan pulau-pulau lain di bahagian selatan, bahagian bawah diserahkan kepada British. Okey, Siam cakap Pulau Langkawi ke bawah, kau ambil. Ada berapa ratus pulau pun, okey, tu kau punya. Manakala di bahagian utara, bahagian atas Pulau Langkawi ni, contohnya Pulau Terutau. Ni nampak kecil je kan. Pulau Terutau dan juga pulau-pulau lain seperti pulau apa ni, cikgu tak nampak, tulisan kecil sangat. Awak boleh, kalau mata awak jelas boleh nampak ya. Adalah menjadi hak milik kerajaan Siam. Sedangkan dulu sebelum Perjanjian Bangkok, semua pulau-pulau ini adalah hak milik Kedah ataupun Perlis. Sekarang negeri Kedah dan Perlis ni telah dipecah belahkan. Nampak tak? Akibat dari Maafkan saya cikgu. Ya? Cikgu. Ya. Ada orang tak join. Okey, sorry. Cikgu memang dah tak boleh nampak dah ni kalau dah tu. Sekejap ya. Saya admit dulu. Okey. So selamat datang pada yang baru join. Jangan lupa isi link kehadiran ya. Okey. So saya sambung lagi tadi. Okey, so mana tadi? Pulau Terutau dan pulau-pulau di bahagian utara menjadi milik Siam. Yang Perjanjian Bangkok ini kekal sehingga ke hari ini. Sebab itulah pada hari ini pulau-pulau ini menjadi milik kerajaan Siam. Ya, asalnya milik Kedah dan Perlis. Ya. Begitu juga dengan kawasan lain. Awak tengok sini, Setul ni. Setul ni pun dulu adalah milik Perlis. Sebab tu kalau hari ni kita biasa, kalau mak ke ayah kita ke dia suka pergi ke Thailand untuk shopping kan. Contoh kita pergi Hat Nyai. Biasa kan dengar Hat Nyai. Itu dulu asalnya adalah
hak milik kerajaan Melayu Utara. Terus kerana perjanjian Bangkok, maka negeri-negeri Melayu Utara menjadi berpecah belah. Okay, next. Okay, reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara terhadap perjanjian Bangkok. So, apa reaksi pemerintah, sultan, raja di negeri-negeri Melayu Utara ni? Adakah mereka menerima perjanjian Bangkok itu? Ya. Okey, ni tengok gambar dia bagi dulu. Semasa upacara menandakan sempadan baharu wilayah Siam dan British selepas perjanjian Bangkok. Tengok dia orang happy, bersukaria je kerana berjaya memecah belahkan negara kita dan berjaya mendapatkan negeri wilayah-wilayah yang terdapat di negara kita. Ya, happy je tengok. Siap buat pecah tanah, apa buat majlis, apa benda. Sedangkan ini adalah tanah air kita. Kan? Tu yang kita kena pegang. Okay. Next. Okey, tengok reaksi Sultan Perlis, Raja Perlis macam mana? Adakah dia bersetuju? Tak dapat masuk ke? Sekejap ya, saya tanya, tengok lagi. Ada yang tak dapat masuk ya? Anjali Batu Malai, Mohanis tak dapat masuk. Mohanis tak dapat masuk ke? Mohanis dah ada ke? Okey. Ramai yang tak dapat masuk. Sekejap ya. Okey, dah ya. Selamat datang pada yang baru masuk. Okey, kita dah start dah sebenarnya, tapi tak apalah, nanti cikgu sendkan slide ni dalam dalam Telegram. Ya. Okey. Kita teruskan reaksi pemerintah Perlis. Ya, tengok reaksi pemerintah Perlis apabila British dengan Siam menandatangani perjanjian Bangkok. Okey. Melalui protokol sempadan perjanjian Bangkok 1909 tadi, Perlis telah kehilangan wilayah Pujuh yang terletak di sebelah utara Sungai Perlis kepada Siam. Ni tadi cikgu dah cakap kan. Perlis asalnya bukanlah kecil cenonek macam hari ni. Dulu Perlis tu luas, besar jugalah. Ya. Jadi bila perjanjian Bangkok, satu wilayah di bahagian utara yang dipanggil wilayah Pujuh telah diserahkan kepada Siam. So Perlis menjadi semakin kecil. So Sultan Perlis iaitu Raja Alwi, ya. Raja Alwi Jamalullail membantah. Marahlah sultan dia, sonok-sonok je ambil tanah dia kan. Jadi Sultan Raja Said Alwi Jamalullail membantah tindakan Siam mengambil wilayah Pujuh dan dimasukkan ke dalam wilayah Setul. Setul pun jadi hak milik Siam. So Perlis menjadi semakin kecil. Jadi dia membantah, dia tak setuju. Okey, wilayah Pujuh sepatutnya menjadi sebahagian daripada Perlis. Ya, sepatutnya hak milik dia. Tetapi setelah perjanjian London, wilayah Pujuh dijadikan milik kerajaan Siam. Okey, itu reaksi kepada pemerintah Perlis, ya, Raja Alwi. Ingat, tak bersetuju. Okey, bagaimana pula dengan Sultan Kedah pula? Okay, Sultan Kedah ni gambarnya Sultan Abdul Hamid Halim Shah, ya, merasakan tindakan Siam dengan British ini tidak bertanggungjawab. Ya. So baginda berasa tersinggung, kecil hatilah, marah kan. Sebab apa? Baginda langsung tidak dibawa berunding perihal negeri baginda sendiri. Maksudnya suka hati je nak ambil tanah dia tanpa berbincang dengan tuan punya tanah. Kecil hatilah dia, bukan kecil hati aja. Marahlah kan. Macam kita, macam saya lah pergi rumah awak.
tak ada cakap, tak ada apa, saya tolak awak keluar pagar, dah keluar. Ni kawasan rumah awak ni saya punya. Seronok tak macam tu? Macam itulah gambarannya. Ya? Okey, jadi berdasarkan kepada protokol sempadan perjanjian Bangkok tadi, Kedah akan kehilangan beberapa wilayah. Banyak wilayah yang dia hilang. Contoh, wilayah Sador, ya, Setul, Pulau Terutau tadi, Butang, pulau yang kecil sebelah Terutau tu namanya Pulau Butang, ya. Dan pulau-pulau lain yang berada di atas Pulau Langkawi adalah hak milik Kerajaan Siap. Kedah dulu lagi besar pada sekarang. Tapi bila berlakunya perjanjian Bangkok, maka negeri Kedah menjadi semakin kecil. Jadilah seperti hari ini. Okey. So Sultan Abdul Hamid Shah ini menegaskan sempadan baharu antara kerajaan Kedah dengan kerajaan Siam mestilah ditentukan mengikut kriteria sempadan sedia ada. Dia kata nak tentukan sempadan ikut yang asal lah, yang sedia ada. Tak payah nak buat protokol baharu. Tak payah nak guna legih ataupun lembah sungai sebagai sempadan baharu. Kita dah ada sempadan. Ini kawasan Siap. Ini kawasan Kedah. Kenapa perlu tukar-tukar? Macam itulah kata Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Ya? Okey, baginda amat murka. Murka apa? Apa maksud murka? Marah. Marah. Ni bahasa istana, ya. Baginda amat murka, marah sangat sehingga menyatakan tidak akan memaafkan pihak yang menjual negeri Kedah seperti menjual seekor kerbau. Ya, dia sampai marah sangat, sampaikan dia buat perbandingan negeri Kedah tu, tanah air Kedah tu seumpama jual ke kerbau seekor. Senang kan jual kerbau awak musim korban hari raya. Kita nak korban, kita pergi je kat kampung-kampung beli seekor lembu, seekor kerbau. Senang je kan. Berapa seekor kerbau? Paling murah RM5,000 contohnya. Macam tu lah. Sedangkan nilai tanah air sebenar berapa kan? Tidak ternilai lah harganya. Tu tanda nak menunjukkan yang Sultan Kedah ni amat murka dan amat tersinggung dengan perbuatan British dan juga Siam. Ya, tapi tersinggung pun tak buat apa sebab kita tak ada kuasa. Ya, kita tak mampu nak melawan, menentang. Okey, itu reaksi kedua. Sekarang tengok reaksi ketiga dari negeri Terengganu pula. Ya, Sultan Terengganu ni Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Ni gambarnya, ya. Okey, Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Baginda juga tidak dapat menerima sama sekali perjanjian Bangkok. Ya, sebab apa tak boleh terima? Okey, sebab Sultan tak dapat menerima perjanjian Bangkok dan baginda mengecam tindakan Siam menyerahkan Terengganu kepada British. Ini sebab utama. Tanpa pengetahuan baginda. Dan dia tidak mampu mempertahankan kedaulatan negeri. Maksudnya gini, British dengan Siam menandatangani perjanjian London tanpa memberitahu kepada Terengganu bahawa negeri Terengganu akan diserahkan kepada British begitu sahaja. Tanpa ada pampasan, tanpa ada bayaran, tanpa ada pemberitahuan. Senang kau ambil je. Macam saya lah bincang, contoh saya bincang dengan Nyo. Nyo, nanti awak pergi rumah siapa kawan awak kat sini? Nyo, siapa kawan awak? Best friend awak siapa? Felicia. Okay, Nyo, you pergi rumah Felicia nanti. You halau je dia. Awak ambil lah rumah Felicia tu. Macam tu lah. So, Felicia, how do you feel? Macam mana perasaan awak kalau saya buat macam tu? Felicia, are you there? Tak ada? See?
Rumah awak lah pula saya jual. Saya bagi ni percuma je rumah awak. Apa perasaan awak? Um, Ha, happy kot. seronok? Apa dia? Happy. Tak dengar, kuat sikit. Cikgu orang pakai Saya punya laptop ni masalah betul. Saya tak dengar apa awak cakap. Ah, cikgu orang Tapi sekali. ah, so hakikatnya boleh tak kita terima orang bagi harta kita kepada orang lain tanpa pengetahuan kita? Ada tak orang boleh terima? Tak apalah, bagi je lah kat dia. Boleh macam tu? Boleh Tak lah ada. cikgu. Tak ada. Semua orang akan marah. Semua orang tak puas hati. Itulah yang berlaku kepada Sultan Terengganu. Siap menyerahkan Terengganu kepada British tanpa pengetahuan dia. So Sultan pun merasa macam terkilan lalat lah negeri sendiri tu. Bukannya bagi baju ke, kalau bagi kereta pun tak apa lagi kan. Ini negeri tu, benda yang besar. Okey. So, tindakan Sultan Terengganu lagi ya. Okey, baginda Sultan Zainal Abidin tadi menegaskan bahawa Siam tidak mempunyai sebarang hak ke atas Terengganu. Sultan kata, kenapa kau nak serah-serah negeri aku dekat British? Kau tak ada hak pun. Kenapa kau buat macam tu? Macam itulah. Jadi, baginda Sultan Zainal Abidin ni mengulangi kenyataan bahawa dia kata, saya hantar bunga emas. Ni gambar bunga emas ya. Bunga emas yang dihantar oleh kerajaan Terengganu kepada kerajaan Siam 3 tahun sekali, tak silap saya, 3 tahun sekali adalah sebagai tanda persahabatan. Terengganu kata, saya bagi bunga emas kepada awak sebagai tanda persahabatan. Menandakan yang kita ni best friend. Kita kawan baik. Saya hantar bunga emas bukan sebab saya jajahan awak. Bukan Terengganu di bawah jajahan Siam. Ya, ia sebagai tanda persahabatan. Ini dah salah tafsir ni. Macam itulah Sultan Zainal Abidin kata. Jadi baginda telah mengemukakan bantahan kepada Gubernur negeri-negeri Selat pada 24 Mei 1909. Okey, so malangnya walaupun dibuat bantahan, namun bantahan tetap tinggal bantahan semata-mata lah. Ya, tak ada feedback, tak ada apa. Kau nak komen, komen lah. Tapi perjanjian Bangkok on je. Still berjalan macam biasa. Terengganu still berada di bawah penguasaan British. Itulah nasib orang-orang Melayu, negeri-negeri Melayu di bahagian utara. Okey, tu negeri yang ketiga. Sekarang masuk negeri yang keempat, iaitu negeri Kelantan. Okey, ni Sultan Kelantan. Sultan Muhammad keempat. Sultan Muhammad keempat. Okey, pihak British J.S. Mason. J.S. Mason dan juga wakil Siam telah datang ke Kota Baharu, pergi ke Kelantan untuk menghadap Sultan Muhammad keempat. Wakil Siam dan juga pegawai British pergi berjumpa Sultan Muhammad keempat ni. Tujuannya untuk memaklumkan persetujuan. Kami dah setuju antara Siam dengan British tentang perjanjian Bangkok 1909. Itu kata mereka. Okay. So, dalam pertemuan tersebut, Sultan Muhammad keempat menolak perjanjian berkenaan. Mana ada sultan yang nak jual negeri dia sendiri kan? So, Sultan Muhammad yang keempat juga sama macam sultan-sultan negeri Melayu utara yang lain, tidak bersetuju dengan perjanjian Bangkok tersebut. Okey, sebab apa dia tak setuju? Tengok ni Sultan
Muhammad IV yang merasa kecewa dengan tindakan British yang menyerahkan wilayah Tabal. Ini yang cikgu kata tadi, Takbai tadi kan. Bahasa Siamnya Takbai. Takbai, Takbai. Ya. Bahasa bukunya jadi Tabal. Ya, bahasa orang Siam kan dia cakap lembut sikit kan, Tabai macam itulah. Okey. So asalnya wilayah Tabal ini di atas yang purple ni Kelantan, yang merah tu sempadan, atas sempadan tu dia tulis Tabal. Ya. Okey. Asalnya wilayah Tabal ini adalah wilayah Kelantan. Sebahagian daripada negeri Kelantan yang dihuni oleh orang-orang Melayu seramai 15,000 orang. Ramai ya masyarakat Melayu. Yang macam cikgu kata tadi, etnik Melayu, beragama Islam, berbudaya Melayu, pakai baju kurung, makan nasi dagang, nasi kerabu, apa lagi, geografinya berdekatan sebelah Kelantan, semuanya memenuhi kriteria sebagai orang Kelantan. Malangnya, ia telah diserahkan kepada Siam oleh pihak British. So, siapa yang tak marah ya? Semua orang akan marah bila hak-hak milik mereka diambil alih. Itu yang menyebabkan Sultan Muhammad keempat marahlah. Okay. Itu yang keempat. Dan yang terakhir sekali adalah negeri Johor. Okay. Negeri Johor ni dia bukan negeri utara ya. Kedudukannya di bahagian selatan dan dia dikategorikan sebagai negeri Melayu tidak bersekutu ya, kerana ia merupakan negeri yang paling lambat menerima pengaruh British. Ya, antara negeri yang terakhir lah yang mendapat pengaruh British. Sebab apa? Johor ni berjaya mengelakkan daripada dikuasai oleh British. Ya, kerana kebijaksanaan pemerintah Johor. Ya, pemerintah Johor ni kira cerdik lah, kira pandai mencari strategi untuk menyekat kemarahan British di negeri Johor. Okey, so kita tengok macam mana pemerintah Johor melaksanakan ataupun cara dia menyekat kemarahan British. Okey, British memang berminat untuk campur tangan di negeri Johor ya, disebabkan oleh kedudukan negeri tersebut yang penting kepada perkembangan ekonomi British. Ya, Johor ni strategik. Ya, strategik kerana berdekatan dengan Singapura. Bawah ni je Singapura kan. Singapura adalah lubuk emas kepada kerajaan British. Singapura daripada dulu lagi menjadi persinggahan para pedagang, pelabuhan yang maju, pelabuhan bebas cukai yang memberi keuntungan yang besar kepada British. Jadi kedudukan Johor yang berdekatan dengan Singapura ni amat strategik. So British pun nak menguasai Johor. Ya. Namun begitu, pemerintah Johor amat berhati-hati dalam tindakan mereka agar negeri Johor tidak jatuh di bawah kawalan British. Sultan Johor ni tengok, wah, kita kena buat strategi supaya British tak boleh menjajah kita. Okey, apa strateginya? Apa yang difikirkan oleh Sultan Johor supaya British ni tak boleh menguasai Johor? Okay, kita tengok kehebatan Temenggung Daeng Ibrahim. Ya? Okey, asalnya nama Temenggung. Temenggung bukan Sultan. Temenggung ni sebenarnya orang kata pembesar. Ya? Pembesar, tapi pembesar yang ada kuasa memerintah. Ya, okey. So Temenggung Daeng Ibrahim ini sangat berwibawa. Okey, apa yang dia buat? Dia amat peka terhadap rancangan British ingin menguasai Johor dan juga perairan Selat Melaka. So dia memang dah tahu. So dia amat alert. Ya, dia bersedia dari awal, standby je.
takut British akan memasuki Johor. So dia berusaha membina jati diri sebagai pemerintah yang berdaulat. So dia cuba perkukuhkan diri dia, rakyat negeri Johor, memperkuatkan pertahanan Johor, meningkatkan kedaulatan Johor daripada awal lagi. Sebab tu kalau awak tengok pada hari ini pun, saya bukan orang Johor lah, tapi saya nampak antara banyak-banyak negeri di Semenanjung Malaysia pada hari ni, macam Johor ni dia macam menonjol sikit kan. Sebab tu dia ada macam JDT, wah hebat, sebut JDT semua orang wah kan. Ataupun ada juga yang jealous tu, nyampah. Ada juga cakap macam tu kan. Tapi tu nak tunjukkan bahawa Johor tu menonjol daripada negeri-negeri yang lain. Betul tak? Awak setuju tak cikgu cakap macam tu? Ada orang Johor di sini? Ada orang Johor? Ada tak? Elia orang mana Elia? Tak ada orang Johor, orang JDT, penyokong setia JDT. Tak ada? Akil orang mana Akil? Orang Perak, hilang. Almero hilang ke apa yang hilang? Oh, semua Selangor ya. Azmi dah hilang. Ezra orang mana? Kalau ramai orang Selangor lah di sini. Okey, orang Selangor saja. Okey. So, kalau kamu suka bola sepak lah, orang lelaki lah kan, suka bola sepak. Azmira orang Terengganu. Kita satu geng, satu bendera. Ya. Okey. So, sebut je JDT, sebut JDT je, wah orang pun kata gini, hebat kan. Ataupun satu lagi, bila kita bercerita pasal TMJ, awak biasa tak? Awak ikut tak perkembangan macam tu? Kan TMJ cakap apa-apa, orang pun ada yang penyokong tegar tu akan puji melangit. Ada yang tak suka akan kutuk, habis-habis kutuk. Macam itulah. Jadi apa yang cikgu Johor busuk. Okey. So ini bukan penyokong tegar lah, sebab orang Johor tak ada kat sini. Kalau ada orang Johor, mesti orang Johor akan bangkang kan. So apa yang cikgu nak bagi tahu, bahawa negeri Johor ni sejak daripada dulu lagi, sebelum kita merdeka, zaman dulu-dulu lagi, Johor ni sudah menjadi sebuah negeri yang lebih menonjol daripada negeri-negeri lain di Semenanjung Malaysia, kerana dia ni macam warisan kepada negeri Melaka. Itu sebab sebenarnya ya. Sebab dulu bila Melaka dijajah oleh Portugis, Kesultanan Melayu, keturunan Raja-Raja Melaka telah berpindah ke negeri Johor kan. Sebab itulah mungkin ya. Okey, so kita tengok lagi apa yang Temenggung Daeng Ibrahim ni lakukan ya untuk mempertahankan Johor daripada pendudukan British. Okey. So langkahnya iaitu dia nak menjamin keselamatan perairan negeri Johor. Iaitu kalau awak bayangkan ya, di sebelah Johor tu adalah Selat Melaka kan. Sebelah kiri Johor tu adalah Selat Melaka. Di bahagian bawah Johor, yang memisahkan Johor dengan Singapura, selat apa? Siapa tahu? Selat apa yang memisahkan Johor dengan Singapura? Anybody? Selat apa? Ada yang tahu? Selat apa yang memisahkan Johor dengan Singapura? Selat Melaka di sebelah kiri dia. Di bawah. Antara Johor dengan Singapura. Kalau kita nak pergi Singapura, kita kena rentas selat apa? Selat? Selat Johor. Selat apa? Fikri, selat apa? Selat Johor. Selat Johor, kurang tepat. Ada namanya, bermula dengan huruf T. Selat apa? Tebrau.
Ya, betul. Very good. Betul. Selat Teberau. Ya. Okey, Selat Teberau tu apa kata kecil je sebenarnya. Kalau kita jalan kaki pun kan, kalau awak jalan kaki daripada Johor Bahru, awak pergi ke Singapura naik jambatan jalan kaki, tak sampai pun setengah jam awak dah sampai dah. Menandakan bahawa dekatnya antara Johor dengan Singapura. Tu dia Selat Teberau ya. Okey. So tugas Temenggung Daeng tadi adalah nak menjaga perairan Selat Melaka dan Selat Teberau daripada sebarang kecelakaan lah. Maksudnya kita tak nak ada lanun, kita tak nak ada serangan-serangan musuh. Itu yang dia buat. Kenapa dia buat macam itu? Ya, bila perairan Johor ni selamat, Selat Melaka selamat, Selat Teberau selamat, jadi pihak British tak boleh nak campur tangan. Pihak British tak boleh nak buat alasan dia nak pergi ke negeri Johor kerana nak membantu Johor mempertahankan keselamatan negeri Johor. Sebab negeri Johor dah aman. Itu maksudnya. Sebab itulah pihak Johor menjaga perairan Johor dengan baik. Awak faham ya? Okey. So, oleh sebab itu, Johor telah mendapat hadiah. Wah, tengok. Mendapat hadiah pedang keemasan daripada Ratu Victoria. Ni Ratu, gambar Ratu Victoria ni. Okey. Sebagai menghargai jasa beliau mewujudkan keamanan perairan. Okey. So, kalau ni ceritalah daripada dulu ya, ni Ratu Victoria. Bermula daripada itu, Ratu Victoria ni tengok, wah, Sultan pentadbir Johor ni bagus, jaga perairan dengan baik. Pihak kapal British lalu Selat Melaka selamat, lalu Selat Teberau selamat, tak ada lanun yang kacau, tak ada kecelakaan, tak ada apa. Wah. Jadi Ratu Victoria ni telah menjalinkan persahabatan dengan pemerintah Johor. Dengan cara dia bagi satu hadiah pedang keemasan. Kalau awak tengok cerita-cerita British pada zaman dahulu cerita macam King Arthur, siapa minat cerita British zaman-zaman dulu pedang tu adalah satu sumber kekuasaan, satu sumber kehebatan. Ya, sebab itu kalau orang British dia nak dilantik menjadi Sir, ya, ataupun macam kita nak jadi Datuk Seri, nak jadi Tan Seri, nak jadi apa lagi Datuk, semua tu, cara orang British dia mengiktiraf rakyat dia yang diberi title Sir, ya, Sir ataupun Duke. Ada lagi title dia apa lagi? Caranya ialah dengan mengangkat pedang. Ratu akan angkat pedang, kemudian pedang tersebut akan diletakkan di atas bahu kanan dan bahu kiri orang yang akan diberi anugerah tersebut. Kamu pernah tengok tak dalam cerita? Siapa pernah tengok? Pernah tengok kan? Itu tandanya kamu akan dianugerah sebagai Sir. Berpangkatlah macam kita lah, Tan Seri, Datuk semua. Tu begitulah dengan pemerintah Johor tadi. Ya, Ratu Victoria telah menganugerahkan pedang yang berwarna keemasan pula. Itu tanda berpangkat tinggi lah kepada pemerintah Johor. Okey. Jadi sekarang Ratu Victoria digantikan dengan siapa sekarang ni? Siapa pemerintah England sekarang? Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth, ya, mak pada Queen Victoria tadi. Okey. So, di Johor lagi, belum habis lagi di Johor. Okey. Dia telah membuka ataupun mengasaskan sebuah bandar, iaitu Bandar Iskandar Puteri. Okey, Iskandar Puteri ni nama lama bagi nama baru sekarang apa? Johor Bahru. Johor Bahru. Dulu panggilnya Iskandar Puteri. Saya rasa nama Iskandar Puteri lagi sedap lah pada Johor Bahru. Betul tak? Kalau saya lah, saya lebih prefer Iskandar Puteri. Sedap lagi nama tu. Okay. So, Johor Bahru diasaskan. Maksudnya pengasasan Johor Bahru tu baharu lah.
Sebab itu dipanggil Johor Baharu. Ya. Baharu saja diasaskan. So, pemerintahnya telah memindahkan pusat pentadbiran negeri Johor dari Teluk Belanga, Singapura ke Tanjung Puteri. Ya, untuk mengelakkan tekanan British di negeri-negeri Selat yang juga berpusat di Singapura. Asalnya, pusat pemerintahan Johor terletak di Teluk Belanga, Singapura. Di Singapura. Sebab apa terletak di Singapura? Sebab Singapura dulu adalah sebahagian daripada penguasaan Johor Riau. Singapura dulu berada di bawah Kesultanan Johor Riau. Ya? Jadi bila Stamford Raffles membuat perjanjian apa dengan Belanda? Perjanjian Perjanjian apa? London. Perjanjian London. Ya, bila Stamford Raffles menandatangani perjanjian London dengan Belanda, senang-senang hati je dia mengambil alih Singapura menjadi hak milik British. Sedangkan sama jugalah macam perjanjian Bangkok ni. Ya, sedangkan Singapura adalah hak milik Kesultanan Johor. So sekarang di Sultan Johor pula yang terpaksa bawa diri pindah pusat pemerintahan daripada Singapura ke Tanjung Puteri di negeri Johor. Nampak kita mengalah kepada penjajah. Okey, so beliau telah mengisytiharkan Tanjung Puteri sebagai ibu negeri Johor dan dinamakan sebagai Bandar Iskandar Puteri yang hari ini telah ditukarkan kepada Johor Baharu. Itulah dia kisah Johor Baharu ya. Okey. So tak habis lagi pasal Johor ni. Johor ni dia banyak sikit tindakan yang dibuat oleh Johor untuk mempertahankan pendudukan British. Okey, langkah seterusnya Johor telah memodernkan pentadbiran negerinya. Pemerintah negeri Johor, dia telah memodernkan pemerintahan negeri Johor seperti mana pemerintahan di negara-negara barat. Dia tiru cara pemerintahan Britain, macam mana cara mentadbir negara Britain, apa yang Britain buat, semuanya ditiru oleh Johor. Sebab apa? Sebab dia nak modernkan pemerintahan negeri. Okey, sebab apa dia nak modernkan pemerintahan negeri? Siapa dapat jawab? Kenapa dia nak modernkan pentadbiran negeri Johor? Supaya British tak ada alasan untuk campur tangan. You very good, pandai awak. Ya, kerana salah satu alasan British datang menjajah negeri kita adalah untuk memodernkan pentadbiran negeri-negeri Melayu. Dia anggap negeri-negeri Melayu ni kolot, tradisional, tak pandai memerintah. Jadi tugas dia datang ke negara kita, ajar kita cara pemerintahan moden, cara pemerintahan yang bagus pada dia lah. So Johor tengok, ini strategi. British datang menguasai negeri-negeri di tanah Melayu atas alasan nak memodernkan pentadbiran. Sebelum dia menguasai kita, kita modernkan dulu negeri kita. Macam itulah. Jadi, apa yang Johor buat? Johor telah mempelopori birokrasi moden. Jadi dia ambil cara pemerintahan Britain, dia tiru. Tu maksud birokrasi, cara pemerintahan. Okey, sistem tradisional, ini sistem pemerintahan kita yang asal, yang original, tradisional lah. Telah diperkukuhkan, dibuat penambahbaikan dengan unsur baharu dari barat ke dalam sistem pentadbiran seperti contohnya pendidikan moden. Dia ambil satu contoh. Ya, kita sudah sebenarnya negeri-negeri Melayu ni sudah ada sistem pentadbiran yang tersendiri. Sistem pentadbiran yang baik sebenarnya. Tetapi alasan British, pentadbiran kita ni kolot. Pentadbiran kita ni tak up to date. Jadi Johor dia telah
menambah baik sistem pentadbiran sedia ada dengan cara mengambil birokrasi barat. Okey, contohnya dari segi pendidikan. Dulu kita dah ada sistem persekolahan pondok kan? Pendidikan kita, sekolah pondok. Sekolah pondok tu bukan sekadar belajar agama saja. Bukan saja belajar baca Quran, baca hadis. Bukan itu saja. Tetapi dulu sekolah pondok pun sudah ada belajar matematik, belajar sains, belajar geografi, semua ada. Ya. Jadi cuma mungkin namanya berbeza, cara silibusnya berbeza, gitu je. So Johor telah memodernkan sistem pendidikan ini. Dia tengok macam mana cara pendidikan di Britain, dia ajar di Johor. Itu contoh. Ya. So sekarang ni British dah tak ada alasan dah nak menjajah Johor. Tu antara strategi yang dilakukan oleh Johor. Okay. Strategi seterusnya mengeksploitasi hasil hutan. Ya, Johor ni negeri yang kaya, kan? Sama macam Selangor lah, negeri yang kaya. Sebab apa? Hasil buminya subur. Ya, contohnya ada banyak hasil hutan, terutamanya getah perca. Ni tengok pokok getah perca ni rupa macam ni. Getah perca ni satu ketika dulu amat berharga, ya, untuk dijual kepada pedagang-pedagang British. Jadi pihak Temenggung, pihak pemerintah Johor, dia telah mengisytiharkan, ya, telah announce bahawa Johor menjadi penjual getah perca utama khasnya kepada pihak British. Dia kata kita akan jual getah perca ni kepada hanya kepada pedagang-pedagang British. Pedagang lain tak boleh beli, maksudnya gitu. Jadi British pun okey, Johor mengutamakan pihak British. So tak ada alasan lah nak pergi serang kan. Nampak cerdik dia kan. Okey, itu dari segi eksploitasi hasil hutan. Okey, kemudian banyak ya dia punya strategi ya. Strategi seterusnya memperkenalkan sistem kancu. Okey, apa itu sistem kancu? Kamu pernah dengar? Tak. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar Tak. sistem kancu? Orang lain? Ada yang pernah dengar? Ada tak yang pernah dengar? Tak ada? Sistem kancu. Popular ni sistem kancu. Orang Cina should know lah actually. Sebab apa saya cakap orang Cina sepatut tahu? Tak ada idea. Okey. Sistem kancu ni, Azmirul left. Kenapa Azmirul left? Okey. Sistem kancu ini adalah satu sistem yang membawa masuk buruh-buruh dari negara China untuk bekerja di negeri Johor sahaja. Ya, saya statementkan betul-betul tu. Sistem kancu ni hanya digunakan di negeri Johor sahaja, iaitu dibawa masuk oleh Sultan Johor pada masa itu, iaitu Sultan Abu Bakar. Dibawa masuk buruh dari negara China untuk mengusahakan tanaman gambir dan lada hitam. Ni spesifik betul-betul. Jadi kalau kita tengok kemasukan buruh dari negara China ke negeri-negeri lain di tanah Melayu, dia tak guna sistem kancu. Kita dah belajar kan? Ingat lagi tak? Sistem apa yang orang Cina datang bekerja di lombong-lombong, menjadi pedagang? Ingat lagi tak? Sistem kontrak. Ya, sistem kontrak. Sistem kontrak tu diguna pakai di lain-lain negeri, di tanah Melayu. Tapi specialnya sistem kancu ni hanya di negeri Johor dan khasnya untuk bekerja di ladang gambir dan juga lada hitam. So kena ingat perbezaan dia ya.
Okey, pada tahun 1860-an, Johor telah menjadi pengeluar gambir dan lada hitam terkemuka di alam Melayu. Apa? Gambir nak buat apa? Sebelum cikgu lupa. Awak tahu tak gambir tu apa? Gambir nak buat apa? Ada yang tahu gambir buat apa? Tak tahu? Tak tahu. Gambir tu adalah sejenis herba lah. Sejenis barang ubat-ubatan dan dia boleh memanaskan badan. Ya, dia untuk memanaskan badan. Mak Saleh ni, orang putih ni dia negara dia sejuk. So dia perlu sesuatu yang boleh memanaskan badan secara semula jadi. Ya, sebab itu Mak Saleh dia suka minum wine kan, suka minum champagne apa benda semua tu. Sebenarnya mereka minum tu bukan untuk happy apa benda melalak apa benda. Sebenarnya benda-benda alkohol ni boleh memanaskan badan mereka dalam suasana yang sejuk. Itulah contohnya lah. Okay, jadi mereka juga perlukan herba-herba yang boleh memanaskan badan ni. Seperti kalau awak makan lada hitam, awak buat masakan black pepper, chicken roasted black pepper contohnya kan. Awak masak taruh lada hitam banyak-banyak. Bila awak makan, apa awak rasa badan awak? Panas kan? Rasa macam panas, macam berpeluh, macam apa kata meruak badan kita. Itu disukai oleh Mak Saleh ni, oleh orang-orang British sebab negara dia sejuk. Kita tak sukalah sebab negara kita memang dah panas. Kalau kita makan benda panas lagi, berpeluh-peluh lah awak kan. Jadi black pepper dengan gambir ni menjadi orang kata komoditi yang amat berharga untuk pedagang-pedagang British. Okey, jadi Johor telah membuka beratus hektar lah, luas lah pada masa itu ya, ladang gambir dan lada hitam. Siapa nak bekerja? Tak cukup kaki tangan, import dari tanah besar Cina, bawa masuk orang Cina bekerja di ladang gambir dan lada hitam. Okey, itulah dia strategi yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Johor untuk mengelakkan campur tangan British di negeri Johor. Okey. Ingat tak berapa strategi yang kita dah belajar tu? Siapa yang ingat? Cikgu buat satu link ya. Awak masuk. Tengok saya boleh tak saya buat link kat sini sekejap. Kita guna Jambox ya. Ingat lagi tak? Minggu lepas kita dah buat Jambox kan? Tak lah. Okey. Laptop ini lambat sikit, so harap bersabar. Cuba fikirkan sementara itu. Cuba fikirkan apa, kejap ya. Belum lagi. Saya edit dulu. Cuba fikirkan apa yang digunakan oleh pihak British, strategi yang digunakan oleh pihak British untuk memperkukuhkan kedudukan Johor ataupun untuk mengelakkan Johor daripada penguasaan British. Okey. Okey, sekejap. Mana link dia? Saya pun. Cikgu tak boleh buka. Tak boleh buka pula. Ada tak yang boleh? Cannot. Cannot
Aduh. Ni saya rasa sebab cikgu punya laptop ni sebenarnya. Sekejap ya. Allah Akbar. Nampaknya saya memang perlu laptop baru lah. Ada yang nak sponsor laptop kat cikgu tak? Tak boleh. Saya pun tak boleh buka dah. Dia macam hang. Tak apalah. Cuba tuliskan dekat mesej. Cikgu ulang soalan. Okey, senaraikan strategi yang digunakan oleh pemerintah Johor untuk mengelakkan daripada penguasaan British. Baru dia masuk, dia lambat lah saya punya ni pun memang. Tapi still tak payah gunalah. Saya rasa laptop saya masalah sebenarnya. Okey, awak senaraikan saja di mesej. Ingat lagi tak? Siapa yang ingat? Berapa banyak awak ingat? Okey. Apa dia? Dapat dah? Tu yang pertama tadi, kebijaksanaan pemerintah Johor. Ada yang tulis tak? Tak ada lagi yang tulis. Cuba tulis kat sini. Ada lah. Dah. Dah ada yang tulis? Dah. Memang laptop cikgu lah masalah. Tak nampak apa yang kamu tulis pun hilang. Sekejap ya. Sistem kancu. Okey. Okey, saya baca di atas. Komputer. Puteri Sofia cakap komputer marah. Memang marah. No money cikgu. Okey, so tak apalah. Nanti Tasik saya usahakan laptop baru bila PKP dah habis lah. Buka kedai komputer dah buka ke sekarang? Tak tahu. Ni Sudah. kata memodenkan sistem pentadbiran. Okey, bagus. Memodenkan sistem pentadbiran dengan cara mengikut birokrasi barat, pentadbiran Britain ya. Okey, betul. Okey, yang kedua, mengeksploitasi hasil hutan. Okey, apa yang dia jual? Elia, dia jual apa tadi? Gambir. Hasil hutan. Getah? Getah apa tadi? Getah pecah. Getah pecah ya. Okey, so baru dua lagi, apa dia lagi? Yang pertama tadi kebijaksanaan Kancu. memperkenalkan sistem kancu. Ya betul, bagus. Dan yang pertama tadi kebijaksanaan pemerintah Johor Daing, Temenggung Daing tadi ya. Okey. So ada berapa tu? Ada berapa strategi yang dibuat oleh pemerintah Johor? Ada 4. Betul 4? 5. Okey. Kita tengok ini. Okey. So, dalam peksa
kamu akan ditanya dengan 3 bentuk soalan. Ya, ini semua yang kita belajar. Saya nak fokus pada Johor tadi. Kita akan ditanya dengan 3 bentuk. Ketiga-tiga bentuk soalan boleh ditanya daripada Johor ini. Okey, yang pertama soalan objektif. Dia boleh je ambil soalan objektif. Contohnya, katakan objektif yang simple. Saya bagi pusat pentadbiran negeri Johor telah dipindahkan daripada mana ke mana contohnya. Tapi ingat dari mana ke mana? Teluk Belanga Singapura ke Tanjung Puteri. Singapura dia ada nama. Dia tak akan tulis Singapura. Dia akan tulis nama Singapura tu. Dari mana? Teluk Belanga Ya, Teluk Belanga ke Tanjung Puteri. Tanjung Puteri. Tanjung Puteri dikenali sebagai Johor Bahru. Iskandar Puteri dulu. Dipanggil Iskandar Puteri, kemudian barulah ditukar kepada Johor Bahru. Itu boleh contoh dijadikan soalan objektif. Okey, kemudian ia juga boleh tanya kamu dalam bentuk soalan struktur. Bentuk soalan struktur sama macam cikgu tanya kamu tadilah. Senaraikan 5 strategi yang diguna pakai oleh kerajaan Johor untuk mengelakkan penguasaan British di negeri Johor. So kamu senaraikanlah kebijaksanaan pemerintah, eksploitasi hutan, sistem kancu dan sebagainya. Okey, itu bentuk soalan struktur. Okey, kemudian kamu juga boleh ditanya tentang soalan esei. Soalan esei kamu contoh, bincangkan kebijaksanaan pemerintah Johor yang telah berjaya mengelakkan penguasaan British ke atas negeri Johor. So awak kena huraikan satu persatu apa yang kita dah bincangkan tadi dalam bentuk esei, bentuk perenggan. Itu dia 3 bentuk soalan yang boleh ditanya daripada topik ni. Okey, so itu saja yang kita nak belajar hari ni. Next class nanti kita masuk 8.2 ya, subtopik yang baru 8.2 pada minggu hadapan. Okey, ada apa-apa soalan yang nak tanya hari ni? Tak ada. Tak ada, faham jelas kan? Okey, so saya minta maaf lah sebab kalau ada gangguan teknikal sikit ya sebab komputer lama. InsyaAllah nanti next time kalau ada kesempatan saya tukar komputer baru insyaAllah okey kot. Itu sahaja daripada cikgu. Take care, jaga diri elok-elok. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Nanti cikgu akan sendkan slide ni dalam Telegram Siapa yang belum isi link kehadiran ada? Dah isi ke belum? Tadi cikgu okey. Dah ya? Siapa yang belum isi saya paste lagi sekali. Tolong isi sebabnya link kehadiran ni amat penting ya. Awak apa-apa subjek sekalipun mesti utamakan kehadiran dulu sebab setiap kehadiran awak direkod dan rekod tu akan dihantar ke PPD bukan untuk sekolah sahaja. Tu yang penting tu. Nanti PPD tengok awak tak pernah masuk Google Meet ke apa. Nanya nanti ya. Okey, itu sahaja dari saya. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Sekian. Assalamualaikum dan terima kasih semua ya. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih.